Meskipun pertumbuhan ekonomi negara pada suku pertama tahun ini adalah positif, yaitu pada kadar 5,6%, tidak dapat disangkal lagi hari ini Malaysia sedang menghadapi kemuraman ekonomi. Kemerosotan nilai ringgit, kejatuhan indeks bursa Malaysia, peningkatan inflasi, ketidakseimbangan ekspor-import, peningkatan kos sara hidup, dan lain-lain lagi memperlihatkan negara sedang berhadapan dengan kegawatan ekonomi sekiranya kerajaan PHBN gagal mengambil langkah-langkah untuk membendungnya. Tidak mustahil sekiranya situasi kemuraman ekonomi ini berterusan, pertumbuhan ekonomi untuk suku-suku berikutnya menjadi perlahan, malah kemungkinan juga boleh berlaku pertumbuhan negatif. Sehingga hari ini sikap kerajaan PHBN sekadar tunggu dan lihat terhadap perkembangan ekonomi semasa dan tidak kelihatan langkah-langkah bernas apatah lagi formula-formula di luar kotak untuk menangani kemuraman ekonomi yang sedang dihadapi. Kemuraman ekonomi ini sudah pasti akan memberikan kesan kepada semua lapisan masyarakat, terutama rakyat teramai yang menjadi pengguna terakhir kepada setiap pengeluaran maupun perkhidmatan. Hari ini, rata-rata rakyat teramai mengeluh dengan peningkatan harga barangan keperluan dan peningkatan kos sara hidup khususnya masyarakat di bandar dan pinggir bandar sekitar Lembah Klang. Kos sara hidup masyarakat sekitar Lembah Klang sememangnya tinggi berbanding tempat-tempat yang lain. Menjelang PRN Selangor dan negeri-negeri lain yang bakal berlangsung antara Julai hingga Agustus akan datang, kemuraman ekonomi negara bakal menjadi hambatan besar kepada PHBN. Kegagalan kerajaan PHBN di peringkat persekutuan dalam menangani kemuraman ekonomi ini dijangka akan mempengaruhi pengundi-pengundi untuk membuat referendum supaya tampuk pemerintah negara ditukar. Setakat ini dua orang ahli MKT UMNO turut memberi peringatan yang hampir sama. Seperti yang pernah dibangkitkan sebelum ini, PHBN bakal menghadapi undi protes dari pengundi-pengundi tradisi masing-masing yang tidak boleh menerima pengkhianatan pemimpin-pemimpin BN dan PH terhadap prinsip-prinsip perjuangan mereka sebelum ini. Dengan wujudnya kecenderungan rakyat teramai untuk membuat referendum terhadap kegagalan kerajaan PHBN di peringkat persekutuan, sudah tentu gabungan PHBN akan menghadapi laluan sukar memenangi PRN khususnya di Selangor. PH dan Datuk Seri Anwar Ibrahim dijangka akan meneruskan naratif tradisi mereka, yaitu memerangi salah guna kuasa dan rasuah. Kali ini naratif itu dijangka tidak lagi boleh memikat pengundi-pengundi karena setelah berkuasa, PH tidak melaksanakan agenda-agenda reformasi yang digempar-gemburkan. Contohnya janji untuk memisahkan kuasa Perdana Menteri dan Menteri Keuangan telah dilanggar, manakala jawatan-jawatan GLC dan agensi-agensi terus diisi oleh figura-figura politik. UMNO pula diyakini kehilangan naratif mereka karena semua prinsip-prinsip tradisi yang diperjuangkan oleh generasi UMNO terdahulu telah disapu ke tong sampah oleh gerombolan pemimpin tertinggi mereka. Mereka yang mengikuti perjuangan UMNO sejak ditubuhkan dapat memerhatikan parti itu sedang terjelepuk di kaki Anwar, individu yang menjadi musuh utama mereka sejak lebih 2 dekade yang lalu. Malah rumah agam UMNO kini menjadi persinggahan DAP, parti yang terus mendukung Malaysia. Melihat kepada perkembangan tersebut, kemuraman ekonomi negara dilihat akan menjadi naratif kempen utama yang bakal mempengaruhi pengundi, bukan lagi naratif salah guna kuasa dan rasuah yang sering dimainkan oleh PH, dan bukan lagi naratif anti-Malaysian Malaysia yang sering diutarakan oleh UMNO. Maka pada pusingan awal ini, gabungan PHBN berada di pihak defensif yang bakal menjadi lebih buruk sekiranya kemuraman ekonomi negara turut bertambah lebih teruk.